Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kita pada hari ini, kita akan mula dengan masuk bab 9, keseimbangan redox. Jadi bab ini adalah gabungan daripada bab silibus yang terdahulu, iaitu pengoksidaan dan penurunan, digabungkan sekali dengan elektrokimia. Sebab dia saling berkaitan. Kita tengok sedikit pengenalan pengoksidaan dan penurunan. Roket memerlukan daya tujahan yang tinggi untuk berlepas ke angkasa. Daya tujahan tersebut dihasilkan melalui tindak balas pembakaran antara bahan bakar dan oksigen. Tindak balas pembakaran merupakan satu contoh tindak balas redox. Apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox? Apa itu tindak balas redox? Tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Kalau ditanya dalam soalan, apakah maksud tindak balas redox? Jawapannya ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Jadi awak isikan dalam modul awak maksud tindak balas redox. Dari mana datangnya perkataan redox? Dia ada bahasa Inggris, redox, R-E-D-O-X. Red ni daripada perkataan reduction, ox daripada oxidation. Jadi dalam bahasa Melayu, reduction itu ialah proses penurunan. Oxidation ialah proses pengoksidaan. Kalau dulu redox itu cuma melibatkan oksigen saja untuk kita menjelaskannya, tetapi tindak balas redox juga dapat dijelaskan menggunakan takrifan yang berbeza, seperti tindak balas pengoksidaan dan penurunan kita boleh terangkan melalui yang pertama, penambahan atau kehilangan oksigen. Yang kedua, penambahan atau kehilangan hidrogen. Yang ketiga, melalui pemindahan elektron. Yang keempat, melalui perubahan nombor pengoksidaan. Ada 4 takrifan ataupun 4 aspek yang kita boleh terangkan tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Jadi awak isikan keempat-empat takrifan ini dalam modul, ada ruang kosong yang saya dah sediakan. Kena ingatlah keempat-empat takrifan yang berbeza ini. Kita lihat kepada takrifan yang pertama, penambahan ataupun kehilangan oksigen. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. Yang pertama ni senang saja. Pengoksidaan maksudnya bahan mengalami penambahan oksigen, tambah oksigen. Kalau tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan oksigen. Pengoksidaan tambah oksigen, penurunan kehilangan oksigen. Kita tengok contoh berikut. Contoh ni diambil dari buku teks. Kita ada satu persamaan kimia 2Mg tambah CO2 karbon dioksida menghasilkan MgO magnesium oksida dan karbon. Kita tengok bahan dan hasil. Kita tengok bahan dan hasil yang sepadan. Tengok bahan kita Mg.
apa hasil yang ada Mg. Okey, yang ini kan MgO. Okey. Apa beza Mg dengan MgO? Nah, Mg ni iaitu kita punya bahan tak ada oksigen kan. Hasil kita mempunyai oksigen. Dia dah ditambah dengan oksigen. Maksudnya di sini Mg ialah bahan Mg ialah bahan yang mengalami pengoksidaan, iaitu penambahan oksigen. Sebab hasilnya nanti ialah magnesium oksida. Oksida tu oksigen lah. Dia dah jadi ion magnesium dan ion oksida bergabung menjadi magnesium oksida. Kita tengok pula dengan karbon dioksida. Bahan kita karbon dioksida. Yang sepadan dengan dia ialah hasil karbon ataupun C. Apa beza dia? Bahan ini ada O, kan? Karbon ada O, ada oksida, karbon dioksida. Hasil tak ada O. Maksudnya karbon dioksida ni dia mengalami kehilangan oksigen ataupun kata lainnya proses tindak balas penurunan. CO2 menjadi C sahaja. Oksigennya telah hilang ataupun oksigennya telah pun didermakan ataupun diberikan kepada magnesium. Okey, magnesium ni ada oksigen kan sebab dia dapat daripada oksigen yang dibebaskan oleh karbon dioksida. Okey. Jadi kita tengok penerangan di bawah. Bahan yang dioksida, bahan yang mengalami pengoksidaan tu kita panggil dioksidakan. Okey, bahan kita ialah magnesium lah, Mg. Penerangannya, kenapa awak kata bahan Mg ni, magnesium mengalami pengoksidaan? Sebab kita nampak Mg mengalami penambahan oksigen. Okey, daripada Mg menjadi MgO, penambahan oksigen. Bahan yang diturunkan ialah karbon dioksida, CO2. Kenapa? Berikan sebab. Okey, karbon dioksida mengalami kehilangan oksigen. Sebab CO2 bahannya menjadi C sahaja. Dah tak ada oksigen. Dia kehilangan oksigen. Okey, itu tentang bahan yang dioksidakan dan bahan yang diturunkan. Okey, kita tengok pula ejen. Ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, apa itu ejen pengoksidaan? Okey, ejen pengoksidaan ini ialah bahan yang mengoksidakan bahan yang lain. Okey, kita tengok bahan yang dioksida ialah magnesium kan? Macam mana karbon dioksida ni menyebabkan magnesium mengalami pengoksidaan? Kan karbon dia kehilangan oksigen kan? Oksigen itu ditambah kepada magnesium. Maksudnya karbon dioksida dia membekalkan oksigen kepada magnesium. Sebab tu ejen pengoksidaan ialah karbon dioksida. Kalau kita nak kenal pasti, senang saja. Asalkan awak tahu apa bahan yang diturunkan. Bahan yang diturunkan itu ialah ejen pengoksidaan. Itu hubungannya. Bahan yang diturunkan itulah ejen pengoksidaan. Penerangannya, karbon dioksida telah mengoksidakan magnesium. Sebab tindak balas redoks ini, pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Maksudnya kedua-dua itu saling berkaitan antara satu sama lain. Kalau satu bahan mengalami penambahan oksigen,
suatu bahan lagi akan mengalami kehilangan oksigen. Maka kalau bahan itu dioksidakan, bahan yang satu lagi akan diturunkan. Okey, senang sajalah. Awak kena pegang konsep ini betul-betul. Kalau ejen pengoksidaan, dia bahannya sama dengan bahan yang diturunkan. Dari segi penerangan, okey, sedikit berbezalah. Kalau awak menerangkan bahan diturunkan, karbon dioksida mengalami kehilangan oksigen. Kita guna aspek penambahan dengan kehilangan oksigen. Kalau bercakap tentang ejen, okey, awak kena terangkan karbon dioksida telah mengoksidakan. Guna semula perkataan oksida itu. Dia yang menyebabkan magnesium mengalami pengoksidaan. Karbon dioksida telah mengoksidakan magnesium. Ejen penurunan pula ialah bahan yang sama dengan bahan dioksidakan, iaitu magnesium lah. Jadi penerangannya bertentangan dengan yang di atas tadilah. Magnesium telah menurunkan karbon dioksida. Kena ingat, pengoksidaan dan penurunan dia saling berkaitan, berlaku serentak. Okay, jadi beza perkataan yang inilah. Magnesium telah menurunkan. Guna semula perkataan ejen penurunan, magnesium menurunkan bahan yang satu lagi. Pengoksidaan, ejen pengoksidaan, karbon dioksida mengoksidakan magnesium. Okey. Uji diri anda. Okey, cuba buat soalan ini dalam modul awak. Kena cuba untuk uji. Awak boleh tangkap tak? Okey, tentang penambahan dan kehilangan oksigen. Okey, tulis persamaan kimia yang seimbang. Awak gunakan bahan yang telah dinyatakan dalam soalan tersebut. Kemudian B, nyatakan nama tindak balas yang berlaku. Okey, pada kumpulan dua oksida dan karbon. Kenal pasti bahan dioksida, bahan diturunkan, ejen pengoksidaan, ejen penurunan. Okey, kita tengok penambahan atau kehilangan hidrogen. Okey, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila bahan mengalami kehilangan hidrogen. Okey, kita bercakap tentang aspek hidrogen sekarang. Tindak balas pengoksidaan, bahan tindak balas mengalami kehilangan hidrogen. Kalau tindak balas penurunan, bahan tindak balas mengalami penambahan hidrogen. Okey, kita tengok persamaan yang diberi. H2S ini dinamakan sebagai hidrogen sulfida. Okey. H2S tambah Cl2 menghasilkan S dan HCl, hidrogen klorida. Ini belum lagi jadi asid hidroklorik ya. Awak tengok keadaannya gas. Ini ialah masih lagi molekul, belum menjadi asid. Okey. Kita tengok bahan dan hasil yang berkaitan. H2S. Sebab ini kita lihat dari segi aspek hidrogen kan. H2S ni ada hidrogen. Untuk bahan hasilnya, adakah S ini masih mempunyai hidrogen? Tidak kan? Okey. Hidrogen sulfida ni dia akan mengalami kehilangan hidrogen. Okey, iaitu tindak balasnya ialah tindak balas pengoksidaan, pengoksidaan kehilangan hidrogen. Okey, kemudian yang satu lagi Cl2. Okey, kalau yang
tadi kehilangan, yang ini mestilah terdapat penambahan. Cl untuk bahan hasilnya ada HCl. Okey, berlaku penambahan hidrogen pada klorin. Itu tindak balas ini ialah tindak balas penurunan. Okey, tengok semula penerangan di bawah. Bahan dioksidakan, tengok semula, bahan dioksidakan ialah bahan yang mengalami pengoksidaan, iaitu H2S, hidrogen sulfida. Penerangannya, hidrogen sulfida mengalami kehilangan hidrogen. Okay. Bahan diturunkan, klorin. Okay. Penerangannya, klorin mengalami penambahan hidrogen. Okay, daripada Cl2 menjadi HCl. Okay, kemudian kita tengok pula pada ejen pengoksidaan. Okay, ejen pengoksidan ialah apa bahan kita yang mengalami penurunan. Okay, dia mesti bertentangan. Diturunkan ialah ejen pengoksidaan. Klorin. Okay, penerangan untuk ejen pengoksidaan, macam tadilah, klorin telah mengoksidakan. Mesti guna semula perkataan mengoksidakan. Ejen pengoksidaan mengoksidakan. Okay, hidrogen sulfida. Ejen penurunan ialah hidrogen sulfida, iaitu bahan yang mengalami pengoksidaan, bahan yang dioksidakan. Penerangannya, hidrogen sulfida telah menurunkan. Perkataan menurunkan mesti digunakan sebab dia ialah ejen penurunan. Okey. Uji diri. Okey, telah diberi persamaan kimia. Cuba awak kena pasti bahan yang dioksidakan, diturunkan, ejen pengoksidaan, ejen penurunan. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, kita kaji dulu. NH3. Tadi kita belajar tentang aspek penambahan dengan kehilangan hidrogen kan? Okey, NH3 ni ada hidrogen. Maksudnya ini bahan. Hasil kita tengok N, masih ada hidrogen ke tak? Tak ada hidrogen. Maksudnya dia kehilangan hidrogen. Ini ialah tindak balas pengoksidaan. Okey. Satu lagi bahan kita. Okey, ada satu kesilapan pada persamaan kimia ini. Mana pergi O? Saya rasa ada satu bahan lagi ya. Okey, nanti kita buat pembetulan pada soalan ini. Okey, saya akan maklumkan nanti. Okey, kita tengok pula dari aspek pemindahan elektron. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila bahan tindak balas kehilangan elektron. Tindak balas penurunan apabila bahan tindak balas menerima elektron. Okay. Pemindahan elektron dalam tindak balas redoks dapat dijelaskan dalam setengah persamaan berikut. Apa itu setengah persamaan? Biasa kita dengar persamaan kimia kan? Ataupun persamaan ion. Kalau persamaan setengah ni apa benda? Persamaan setengah persamaan, dia menunjukkan sama ada bahan itu menerima elektron ataupun kehilangan elektron. Okey, tengok contoh ni. Setengah persamaan tindak balas pengoksidaan. Tadi pengoksidaan berlaku kehilangan elektron. Okey,
Dalam persamaan setengah yang ditunjukkan, Mg menjadi Mg2 positif. Macam mana Mg ni menjadi Mg2 positif? Charge-nya jadi dari kosong menjadi 2 positif. Ini kena ingat balik kata 4. Bagaimana suatu atom menjadi ion positif? Dia menderma kan, ataupun dia kehilangan elektron. Maksudnya dia kehilangan 2 elektron. Okey, tolak lah, tapi kita tak boleh tulis tolak. Okey, kita mesti tulis tambah. Jadi tambah itu caranya kita bawa ke sebelah, jadi tambah 2 elektron. Sebab tu dia jadi macam ni. Mg2 positif tambah 2E. Okey, maksudnya magnesium mengalami kehilangan elektron, membentuk ion magnesium 2 positif. Tapi persamaan setengah persamaannya menunjukkan tambah elektron itu berada pada Mg2 positif. Okey, kalau setengah persamaan untuk penurunan, ini jelas. Okey, tindak balas penurunan. Penurunan melibatkan menerima elektron. Tengok bahan kita oksigen menerima tambah 4 elektron. Ini menerima lah. Okey, bahan menerima elektron. Okey, dia menjadi ion oksida. Okey, jadi ion oksida. Maka dari segi penerangan, apa bahan dioksidakan? Magnesium, Mg. Penerangannya, kalau kita terangkan tentang aspek elektron, kita mesti wajib kena menyatakan jenis zarah tersebut. Magnesium ialah atom, jadi kena tulis atom magnesium kehilangan elektron. Okey, membentuk, ini tak wajib lah, tapi nak tulis digalakkan. Mg2 positif. Ion lah, membentuk ion. Okey, bahan diturunkan. Yang inilah oksigen. Okey, oksigen dia bukan atom tetapi molekul. Okey, molekul oksigen menerima elektron. Okey, menerima elektron. Membentuk apa? Berdasarkan setengah persamaan. Ion oksida. O2 negatif. Ejen pengoksidaan, tengoklah, mesti bahan yang diturunkan. Oksigen. Penerangannya, awak kena terangkan secara inilah, penerima elektron. Oksigen ialah penerima elektron. Dia berbeza dengan hidrogen dengan oksigen tadilah. Okay, kita kena masukkan mengoksidakan dengan menurunkan. Tapi ini beza sikit. Oksigen ialah penerima elektron. Okay, dia seolah-olah sama dengan penerangan bagi bahan yang diturunkan. Magnesium ialah penderma elektron. Okay. Kehilangan kita terangkan dalam bahan dioksidakan. Okay. Penderma elektron dalam aspek ejen penurunan. Okay, saya harap ini jelas. Jadi persamaan kimia keseluruhan tindak balas ialah 2Mg tambah O2 menghasilkan 2MgO. Okay. Mg2 plus dengan O2 negatif. 2 dengan 2 kita mansuh jadi MgO lah. Yang ini. Okey. Seterusnya kita nak tengok tentang nombor pengoksidaan. Okey. Dalam ni banyak sikit lah yang kita kena ingat. Okey. Awak akan rasa benda ni susah. Okay, tapi
Janganlah bercita-cita nak menguasai kesemua inilah. Awak dapat menguasai separuh daripada nombor pengoksidaan ni, itu sudah sangat bagus. Okey. Kalau lebih tu, alhamdulillah lah. Okey. Nombor pengoksidaan. Apa itu nombor pengoksidaan? Dia ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Cas unsur dalam sebatian. Okay, jika berlaku pemindahan elektron. Okay. Tengok yang pertama. Nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Okay, maksudnya tidak ada cas. Tidak ada cas. Unsur natrium. Natrium saja. Okay, contohnya logam natrium. Sebab dia satu unsur saja. Okay, dia bukan sebatian, dia unsur. Maka casnya kosong. Bila casnya kosong, nombor pengoksidaan juga kosong. Okay, jadi semua jenis unsur kosonglah casnya. Kosong. Oksigen pun sama. Oksigen ni dia wujud sebagai molekul, kan? Jadi dia kosong juga. Lagipun dia dengan unsur dirinya sendiri, O2. Gitu juga dengan gas klorin, Cl2. Casnya kosong. Okay, molekul yang neutral. So, nombor pengoksidaan bagi unsur ialah sifar. Okay, yang kedua, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Ini kebaikannya bila kita menghafal formula ion. Okay. Ion kuprum. Formulanya Cu2 positif. Ini ion. Ini cas. Nombor pengoksidaannya sama dengan cas. Cuma positif itu letak di depan. Okey, positif letak di depan. Maksudnya positif 2. Cas Cu2 positif di belakang. Lepas ni memang ramai yang akan keliru bila nak tulis formula ion. Positif depan ke belakang? Memang confirm akan berlaku. Jadi kena ingat betul-betul lah. Okey. Kalium K positif. Jadi positif 1 nombor pengoksidaannya. Bromin Br negatif, ion bromida. Negatif 1. Oksida negatif 2. Ion aluminium Al3 positif. Okay, nombor pengoksidaannya positif 3. Jadi semakin banyak ion yang awak hafal formulanya, semakin banyaklah nombor pengoksidaan yang awak akan boleh ingat. Senang saja, dia bersaling berkaitan. Okey, nombor 3. Nombor pengoksidaan unsur dalam sebatiannya. Okey, dalam sebatiannya maksudnya ada gabungan dengan unsur lain. Bagi kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13, masing-masing ialah positif 1, positif 2 dan positif 3. Okey, sebab 1 tu, kumpulan 1 mesti ionnya cas 1 positif kan. Kalau kumpulan 2, cas ion tersebut ialah 2 positif. Kalau kumpulan 13, 3 positif. Maksudnya nanti nombor pengoksidaannya ialah positif 1, positif 2, positif 3. Contoh ni, lithium klorida. Okay. Bila dia dah jadi sebatian, dia dah bergabung dengan unsur lain, kan ini casnya Li positif, Cl negatif. Okay. Kalau kita nak tahu nombor pengoksidaan bagi lithium dalam sebatian lithium klorida, casnya ialah
Positif 1 lah. Tengok ion itu sendiri. Ion lithium positif. Jadi positif 1. Natrium oksida. Okay. Na2O. Apa ion natrium? Na positif. Oksida O2 negatif. Dia kalau dia gariskan Na. Jadi apa ion Na? Na positif. Nombor pengoksidaannya positif 1. Okay. Magnesium oksida. Ini dah jadi sebatian bergabung dengan unsur lain. Maksudnya dia jadi ion magnesium dengan ion oksida. Mg kan, dia gariskan Mg. Mg 2 positif. Nombor pengoksidaannya positif 2. Aluminium, dia gariskan aluminium. Okay. Ion aluminium ni Al3 positif. Cl negatif. Ion aluminium, dia gariskan ion aluminium. Charge-nya 3 positif. Jadi nombor pengoksidaannya positif 3. Nah, ini bila dia dalam sebatian lah. Okay. Yang keempat, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. Okay, apa maksud dia? Contohnya kita ada sebatian natrium klorida NaCl. Okay. Jumlah nombor pengoksidaan. Okay, dalam suatu sebatian. Okay. Sebab NaCl ini ada charge tak di luar dia? Tak ada kan? Charge-nya ialah sifar. Maksudnya nombor pengoksidaan bagi sebatian ini juga adalah jumlahnya ialah sifar. Sebab bila kita buat operasi, Na ni nombor pengoksidaannya ialah positif 1 kan? Na positif. Ini ion natrium. Jadi nombor pengoksidaannya positif 1. Klorida Cl negatif. Negatif. Nombor pengoksidaannya negatif 1. Bila kita jumlahkan ni kita tambah. Positif 1 tambah negatif 1. Jumlah charge-nya nanti ialah jumlah nombor pengoksidaan kosong. Okay. Jadi dalam satu unsur sebatian itu jumlah charge-nya ialah jumlah nombor pengoksidaannya ialah kosong ataupun sifar. Okay, jadi untuk ini kita boleh mencari nombor pengoksidaan unsur lain, unsur yang tertentu dalam suatu sebatian. Contoh di sini, tentukan nombor pengoksidaan sulfur dalam sulfur trioksida SO3. Dia nak kita cari S ini. Apa nombor pengoksidaannya? Okay. Jadi kita pegang ini tadi. Suatu sebatian adalah sifar. Maksudnya S ni kita tak tahu apa nombor pengoksidaannya. Kita letakkan sebagai X. Kita nak cari X. Okay. O oksida. Sebab dia dalam sebatian kan. Kalau dia unsur oksigen saja, nombor pengoksidaannya kosong. Tapi ini dalam bentuk sebatian. Tadi kita dah tengok slide yang sebelum ini. Okay. O ialah negatif 2. Ada 3 O. O3. Jadi kena darab 3. X tambah 3 kurungan negatif 2. Di jumlah ini mestilah sifar. Okay. Dah dinyatakan sini. Sifar. Jadi dapatlah X tambah negatif 6 sama dengan 0. Kita pindahkan jadi positif 6. Positif, tanda positif ni mesti wajib ditulis. Positif dengan negatif. Okey, yang kelima, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu ion poliatom. Apa itu ion poliatom? Dia ion tapi ada banyak atom. Contohnya SO4 2 negatif. Ini poliatom lah, ion poliatom. CO3 2 negatif. Ini poliatom juga. Adalah bersamaan dengan
cas pada ion tersebut. Tengok SO4 ini, casnya 2 negatif. CO3 pun casnya 2 negatif. Maksudnya di sini ialah nombor pengoksidaan bagi S tambah dengan nombor pengoksidaan bagi O4 jumlahnya ialah negatif 2. Okey, begitu juga dengan CO3 ni. Nombor pengoksidaan bagi C tambah dengan nombor pengoksidaan bagi O ada 3, jumlahnya sama dengan cas tersebut. Okey, kita tengok contoh. Ini juga poliatom. Ion amonium NH4 positif. Okey, nombor pengoksidaan N nitrogen tambah nombor pengoksidaan 4H. Okey. Jadi N negatif 3. Okey. H positif 1. Ada 4. Okey, jadi kita dah 4 lah. Negatif 3 tambah 4 ialah positif 1. Tengok yang ini pula. Tentukan nombor pengoksidaan bagi karbon. Digariskan karbon. Dalam ion karbonat. CO3 2 negatif. 2 negatif ni ialah jumlah nombor pengoksidaan bagi ion poliatom. Okey. Kita nak cari C. Kita label sebagai X lah nombor pengoksidaannya. Kononnya kita tak tahu. Okey. Tambah dengan 3 darab negatif 2. Negatif 2 ni ialah nombor pengoksidaan bagi oksigen. Okey, kita anggap casnya 2 negatif, negatif 2 nombor pengoksidaannya. Okey, dapat X tambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Okey, jadi X tolak 6 sama dengan tolak 2. Maka X sama dengan positif 4. Kita pindahkan negatif tolak 6 itu ke sebelah menjadi tambah 6. Negatif 2 tambah 6 ialah positif 4. Maka nombor pengoksidaan bagi C ialah positif 4. Okey, yang keenam. Nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya ialah positif 1. Dalam sebatian. Maksudnya ada campuran dengan unsur lain. Kecuali dalam logam hidrida. Dia ialah negatif 1. Jadi jangan risau yang inilah. Hidrida ni dia jarang-jarang disoal. Okey. Tengok contoh di bawah. Nombor pengoksidaan hidrogen dalam sebatian hidrogen klorida. HCl. Tengok HCl ni dia bukan ion kan. Maksudnya charge-nya kosong. Jumlah nombor pengoksidaannya adalah kosong. Kita nak cari H, nombor pengoksidaan H. Okey. Labelkan sebagai X tambah Cl. Kita dah tengok slide sebelah tadi dia negatif 1 bila dalam sebatian unsur lain. Okey, negatif 1. Ganti-ganti dapat X positif 1. Nombor pengoksidaan H ialah positif 1. Ini untuk natrium hidrida tadi. NaH. Kita nak cari H. Okay. Na kita dah tengok tadi kan. Na ni kumpulan 1. Maka charge-nya ataupun nombor pengoksidaannya positif 1. Tambah X. Jadi X ialah negatif 1. Nombor pengoksidaan H ialah negatif 1. Yang ketujuh, banyak. Nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam sebatiannya ialah negatif 2 kecuali sebatian peroksida. Negatif 1. Okey, ya kita
Yang biasa sajalah, awak ingat negatif 2 bagi oksigen. Hidrogen tadi positif 1. Okey. Yang luar biasa tu, kita kalau tak dapat ingat, dimaafkanlah. Kita belajar yang biasa keluar tu. Okey. So, boleh tengok sendiri dalam modul ada. Okey, saya tak nak terangkan lagi. Nombor 8, nombor pengoksidan bagi unsur kumpulan 17 dalam sebatiannya ialah negatif 1. Ini halogen, seperti klorin, bromin, iodin. Dalam sebatian ni maksudnya dia bergabung dengan unsur lain. Contohnya NaCl. Okey, jadi Cl ni nombor pengoksidaannya negatif 1. Na positif 1 kan. Kalau kita jumlahkan dia, nombor pengoksidaannya ialah 0 bagi keseluruhan ini. Okey, ya, itu sajalah. Okey. Jadi kita ingat yang biasa-biasa saja dulu. Semua unsur 0, sifar nombor pengoksidaannya. Kalau dia dalam bentuk sebatian, okey, dia sama dengan setiap ion dalam sebatian tu ialah sama dengan charge pada ion tersebut. Contohnya Cu2 positif. Nombor pengoksidaannya ialah positif 2. Okey, ini latihan yang awak kena cuba, dan bila awak buat semua ni, insyaAllah awak akan nampaklah macam mana nak cari nombor pengoksidaan. Saya pilih satu. Yang ini. Yang bergaris tu, kita nak cari Sn. Okey. Sn tu kita jadikan sebagai X. Tambah Cl. Apa nombor pengoksidaan bagi Cl tadi? Baru je kita tengok tadi slide sebelum ni. Cl ni halogen kan? Semua halogen nombor pengoksidaannya kalau dalam sebatian ialah negatif 1. 4Cl darab negatif 1. Jumlahnya ialah sifar. Senang saja sebab ini sebatian kan? Dia sifar. Dia bukan ion poliatom. Okay. Jadi X tolak 4 sama dengan 0, maka X ni ialah positif 4. Maka nombor pengoksidaan Sn ialah positif 4. Okey, cari apa lagi? Yang ini. Okey, kromat 4. Okey, dia nak cari Cr ni berapa? Kita labelkan Cr sebagai X tambah O ada 4. Apa nombor pengoksidaan bagi O dalam sebatian ini? 0 kah? Negatif 2. Okey. Kalau oksigen molekul sifar, tapi ini dalam bentuk sebatian, dia ada unsur lain. Okey, sama dengan negatif 2. Jadi X tolak 8 sama dengan negatif 2. X sama dengan positif 6. Jadi Cr ni ialah positif 6. Okey, awak cuba soalan-soalan yang selainnya. Dan baru kita tengok aspek yang keempat bagi tindak balas redox. Okey, pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okey, tindak balas redox berlaku apabila tindak balas pengoksidaan berlaku apabila nombor pengoksidaan suatu unsur dalam bahan tindak balas bertambah. Maksudnya berubahlah. Okey, sikit menjadi banyak. Dia jadi semakin positif. Okey. Tindak balas penurunan berlaku apabila nombor pengoksidaan suatu unsur dalam bahan tindak balas berkurang. Okey, untuk lebih jelas kita terus saja tengok contoh di bawah ini. Okey. C karbon tambah oksigen O2 menghasilkan karbon dioksida. Okey, kita tengok bahan.
C ialah bahan kita. Okay. Apa nombor pengoksidaan bagi C? Sifar. Sebab C ni unsur. Dia bukan bergabung dengan siapa-siapa. Dia wujud sebagai unsurnya sendiri. Jadi sifar, ini yang nombor 1 tadi dalam slide. Okay. Tengok pula oksigen. Nombor pengoksidaannya juga sifar. Okay. Oksigen ni ialah unsur berbentuk molekul. Okay. Dia bergabung dengan diri dia sendiri. Okay. Unsur yang sama. Jadi sifar juga. Okay. Tengok H sel. H sel. Okay. Oksigen. Kita tengok oksigen. Sebab oksigen ni dia dah sekarang dalam bentuk sebatian yang ada unsur lain. Bila dia ada unsur lain, nombor pengoksidaannya sekarang ialah negatif 2. Okay. Karbon juga sama. Dia dah ada unsur lain. Positif 4. Okay. Macam mana cikgu tahu positif 4, cikgu? Dalam jadual, dalam slide sebelum ni tak ada. Kita kira lah. Awak nak cari C, X. Okay. Tambah dengan nombor pengoksidaan bagi oksigen. Oksigen memang sedia ada negatif 2. Dia tak boleh diubah-ubah lagi. Darabkan dengan 2. Jumlah nombor pengoksidaan CO2 kan. Ini ada cas tak? Tak ada cas. Sifar. Jadi jumlah nombor pengoksidaannya adalah sifar. X tolak 4 sama dengan sifar. X sama dengan positif 4. X ni tadi ialah karbon. Positif 4. Okey. Jadi di sini kita tengok dari segi ada siapa yang mengalami penambahan nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan bertambah. Tengok karbon. 0 menjadi positif 4. Nombor pengoksidaan bertambah bagi karbon. Maksudnya karbon mengalami pengoksidaan. Okey. Penerangannya, bahan yang dioksida, bahan yang mengalami pengoksidaan ialah karbon. Nombor pengoksidaan karbon bertambah dari sifar kepada positif 4. Okey, yang kedua, oksigen. Guna color merah. Sifar menjadi negatif. Sifar ni negatif 2. Berkurang. Nombor pengoksidaannya berkurang. Maka mengalami tindak balas penurunan. Bahan yang diturunkan, bahan yang mengalami penurunan ialah oksigen. Penerangannya, nombor pengoksidaan oksigen berkurang. Iaitu dari sifar menjadi negatif. Okey. Itu dari segi penambahan dan pengurangan nombor pengoksidaan. Kemudian agen pengoksidaan, sama seperti sebelum ini. Bahan yang diturunkan ialah oksigen. Oksigen itulah agen pengoksidaan. Penerangannya, oksigen telah mengoksidakan karbon. Okay, mengoksidakan karbon. Agen penurunan ialah karbon. Karbon telah menurunkan. Dia guna seulah perkataan menurunkan. Agen penurunan menurunkan oksigen. Okay, jadi ini ialah pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okey. Jadi bahagian yang pertama ni sangat panjang lah penerangannya. Okey. Selepas kita belajar keempat-empat takrifan, kita boleh buat satu rumusan sebenarnya untuk kita hafal. Kita boleh ingat nanti. Okey. Kita ada 4 takrifan, oksigen, hidrogen, elektron, pengoksidaan. Dia ada satu
lagu lah yang telah dicipta oleh abang kakak awak sebelum ni. Bukan saya yang buat, pelajar yang buat. Dari pelajar, saya akan ajar awak. Dari pelajar untuk pelajar. Okey. Jadi kita buat rumusan oksigen. Dari segi takrifan oksigen, pengoksidaan ialah bahan mengalami apa? Penambahan oksigen. Penurunan ialah bahan mengalami kehilangan oksigen. Okey, dengan kata lainnya boleh tulis simbol lah, tambah O. Kehilangan ni tolak O, buang. Okey, hidrogen, bahan mengalami kehilangan hidrogen. Untuk penurunan, bahan mengalami penambahan hidrogen. Untuk elektron, yang pengoksidaan, bahan mengalami kehilangan elektron. Untuk penurunan, bahan mengalami penambahan elektron ataupun menerima elektron. Bahan menerima elektron. Yang terakhir, nombor pengoksidaan. Pengoksidaan, nombor pengoksidaan unsur bertambah. Nombor untuk penurunan, nombor pengoksidaan unsur berkurang. Okey. Kemudian ejen pengoksidaan ialah apa? Okey, ini saya bantu awak lah. Ialah bahan yang mengoksidakan bahan lain. Ejen pengoksidaan itu mengalami penurunan. Okey, dia bertentangan. Ejen pengoksidaan ialah bahan yang mengoksidakan bahan lain. Sebab itu dia dipanggil ejen pengoksidaan. Dia mengoksidakan bahan lain. Nak mengenal pasti dia, ejen pengoksidaan itu bahan yang mengalami penurunan. Jadi ejen penurunan ni sebaliknya lah. Bahan yang menurunkan bahan